Pertandingan 4 penjuru itu senario pilihan raya Parlimen Permatang Pauh 7 Mei ini. Atikah Muhammad Naim di Pusat Operasi RTM di Bandar Baru Perda ada laporannya. Kita terus saja ke sana. Silakan Atikah. Saya berasa keyakinan saya cukup tinggi sekarang ini. Bila saya nampak dengan sokongan padu di belakang saya jentera-jentera yang telah ada untuk bekerja dalam kempen pilihan raya pada kali ini, saya berharap saya dah merayu kepada seluruh warga Pematang Pauh. Masa inilah yang paling kita tunggu-tunggu untuk kita pilih wakil yang betul-betul boleh bekerja untuk kita dan yang ada di kawasan setiap masa. Itu saya terpulanglah kepada pengundi-pengundi. InsyaAllah kita harap. Ya, InsyaAllah saya rasa InsyaAllah mereka akan ada hikmahnya dan memilihlah. Memanggungkan dakwah dan juga pembangunan sosial lah. Jadi dalam bangunkan dakwah ni adalah memperkasakan gerakan dakwah bagi ke tahap yang lebih baik lah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Masih lagi bersama saya Atikah Muhammad Naim bagi membawakan perkembangan PRK Permatang Pauh. Itu tadi komitmen yang disuarakan calon-calon yang bertanding, di mana pengesahan nama calon yang bertanding diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Jusni Ismail di Pusat Penamaan Calon di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN di Bukit Mertajam pagi tadi. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya ini adalah seperti berikut. Mengikut susunan di dalam borang 9 ataupun kertas undi. 1. Suhaimi bin Sabudin, Barisan Nasional. 2. Saleh bin Ishaq, calon bebas, lambang kunci. 3. Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Parti Keadilan Rakyat PKR. 4. Azman Shah, Parti Rakyat Malaysia PRM. Terdahulu calon BN mengemukakan borang pencalonan pukul 9.03 pagi, diikuti Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Azman Shah pada jam 9.05 pagi, manakala Saleh pada pukul 9.08 pagi. Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu semangat perpaduan dan juga kesatuan parti memberi keyakinan kepada Barisan Nasional untuk menang di Permatang Pauh. Selain jentera pilihan raya yang paling tersusun yang pernah disaksikan, faktor calon anak tempatan yang memberi komitmen sepenuh masa untuk berkhidmat kepada penduduk kawasan itu antara yang turut dipertaruhkan. Ini medan BN untuk memperjuangkan nasib penduduk yang sebelum ini dilihat agak terabai di Permatang Pauh. Saya percaya Suhaimi akan berada di kawasan ini sepanjang masa. Saya curiga kalau ada calon lain yang dipilih, tidak ada masa yang diberikan untuk memberi pembelaan yang adil kepada penduduk setempat. Suhaimi dia duduk di sini, akan berada di sini dan akan bertemu dengan pengundi setiap hari. Dia tak ada jadi kawasan Dewan Negeri lain. Macam ada calon kita yang bertanding hari ini, ada juga kawasan di Kajang. Jadi bagaimana nak jaga Kajang, nak jaga Permatang Pauh, saya sukar untuk mempercayai kalau dia kata dia boleh berlaku adil dari segi pembahagian tugas. Berilah peluang kepada BN untuk membela nasib rakyat. Kepada pengundi Parlimen Permatang Pauh, Tan Sri Muhyiddin turut berjanji akan memberi komitmen sepenuhnya kepada penduduk sekiranya diberi mandat. Merayu kepada penduduk di Permatang Pauh, bagi peluanglah kali inilah untuk kita menjadi wakil di sini. Dan saya telah menyatakan dalam ucapan saya 2 hari lepas, kita akan bersedia untuk menjadikan Permatang Pauh kawasan anak angkat kita dan kumpulan kita, melihat aspek-aspek yang diperlukan. Pandangan serupa turut disuarakan Presiden MCA Datuk Seri Liew Tiong Lai.
Dan saya rasa memang tiba masanya lah rakyat beri peluang sekali kepada Barisan Nasional untuk membolehkan kita memberi perkhidmatan. Bukan saja wakil rakyat Barisan Nasional beri perkhidmatan, yang paling penting jentera dan juga kerajaan persekutuan Barisan Nasional akan dapat membantu rakyat di Perkhidmatan PAUH. Jadi saya lihat orang Perkhidmatan PAUH nak kena lihat bahawa untuk menjadi wakil rakyat bukan semata-mata kerana kepentingan peribadi ataupun keluarga, tapi sejauh mana wakil rakyat dapat memberikan servis membela rakyat di Perkhidmatan PAUH. Jadi jentera pemuda Barisan Nasional akan banyak memberi tumpuan seperti biasa kepada pengundi muda yang ada di kawasan ini. Dan calon kita pun calon yang datang daripada kilang pemuda, pernah menjadi naib ketua pemuda UMNO bahagian pada penggal yang lepas. Jangan guna taktik serangan peribadi melalui muat naik siaran video di media sosial bagi tujuan menjatuh ataupun mengaitkan calon. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan jika terdapat sebarang laporan mengenainya, Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan berkompromi. Beliau yang juga pengarah PRK Perkhidmatan PAUH berkata amaran itu ditujukan kepada semua pihak dan calon yang bertanding. Saya ingin menyatakan bahawa tidak ada video-video yang akan diperlihatkan untuk menyentuh mana-mana peribadi. Dan saya cabar jika ada di kalangan jentera pihak lawan yang menyiarkan atau mengedar mana-mana video yang menyentuh peribadi, saya beri jaminan bahawa laporan polis yang dibuat akan disiasat serta-merta dan tindakan akan dilakukan. Datuk Seri Dr. Zahid sebelum itu merasmikan jentera Puteri UMNO di Perkhidmatan PAUH. Turut hadir dalam majlis itu ialah calon BN Perkhidmatan PAUH Suhaimi Syabuddin, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang Datuk Zainal Abidin Osman dan Ketua Puteri UMNO Datuk Mas Ermiati Samsudin. Baik, sementara itu, sekumpulan pemuda yang menggelarkan diri mereka sebagai Kumpulan Anak Muda Pulau Pinang membuat bantahan secara aman di Bulatan Seberang Jaya, Seberang Perai Tengah. Mereka memprotes sikap pemimpin kerajaan DAP Pulau Pinang yang didakwa gagal menjaga kebajikan rakyat di negeri itu, terutamanya di Seberang Perai. Mereka turut mempersoal isu harga rumah yang sangat tinggi, isu kenaikan tarif air sebanyak 16.7% dan isu kebersihan serta alam sekitar yang didakwa tidak mendapat perhatian Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng. Dengan adanya PRK Perkhidmatan PAUH inilah peluang kita nak highlight isu masalah rakyat. Kalau kita tengok plekat-plekat ni semua isu negeri. Memang banyak kepinjangan negeri. Ini belum lagi masuk isu Perkhidmatan PAUH, belum lagi masuk isu setempat. Ini baru. Mereka mendakwa beberapa memorandum dan surat bantahan telah dihantar ke pejabat Ketua Menteri namun tiada tindakan diambil.